أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم يكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حتى ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Maksudnya, maka apakah yang menyebabkan kamu berpecah menjadi dua golongan terhadap kaum munafik itu? Padahal Allah telah menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran disebabkan apa yang telah mereka usahakan. Adakah kamu pula hendak memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah? Padahal sesiapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka engkau tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkan dia. Mereka suka kalau kamu pula menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Maka dengan yang demikian, menjadilah kamu sama seperti mereka. Oleh itu, janganlah kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat kamu, hingga mereka berhijrah pada jalan Allah untuk menegakkan Islam. Kemudian kalau mereka sengaja berpaling ingkar, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu menemui mereka. Dan janganlah sekali-kali kamu mengambil seorang pun di antara mereka menjadi teman rapat atau penolong. Kecuali orang-orang yang pergi meminta perlindungan kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaum mereka. Dan jika Allah menghendaki nescaya ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu, kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu, jika mereka membiarkan kamu tidak mengancam atau mengganggu, serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu suatu jalan yang membolehkan kamu memerangi atau melawan mereka. Kamu akan dapati pula golongan-golongan lain yang pura-pura Islam, supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu, dan sebaliknya mereka melahirkan kekufurannya, supaya mereka beroleh aman dari pihak kaum mereka sendiri yang masih kafir. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah, mereka juga terjerumus ke dalamnya. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu dan terus mengganggu atau berpihak kepada musuh, dan tidak pula menawarkan perdamaian kepada kamu, dan juga tidak menahan tangan mereka dari memerangi kamu, maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana sahaja kamu menemuinya. Kerana mereka lah orang-orang yang kami jadikan bagi kamu alasan yang terang, nyata untuk bertindak terhadapnya. Ayat ini menyatakan tentang golongan munafik yang berpura-pura Islam. Zahirnya Islam. Dia tengok Islam dalam keadaan yang lemah, mereka berpusing, melawan, berpihak pada musuh untuk menentang Islam. Para ulama berkhilaf
Siapakah golongan ini? Ada ulama tafsir mengatakan mereka ialah golongan yang ditarik oleh Abdullah bin Ubay dalam peperangan Uhud. Di mana jumlah tentera Islam dalam perang Uhud ialah 1,000. Nabi telah bermesyuarat dengan sahabatnya bagaimana mengatur strategi perang Uhud. Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mencadangkan supaya berperang di Madinah. Yang musuh datang serang Madinah, kita lawan di lorong-lorong Madinah. Kaum muslimat boleh terlibat sama melalui jeneral-jeneral rumah, membantu peperangan itu. Nabi cenderung kepada pandangan Abdullah bin Ubay ini. Tetapi satu golongan yang lain, khususnya mereka yang tak sempat perang Badar, yang diberi kelebihan oleh Allah, mahu supaya melawan di luar Madinah. Bukan tunggu musuh datang serang Madinah. Kerana dari segi strategi peperangan, kalau kita lawan di Madinah, kita kalah. Madinah akan ditawan oleh musuh. Kalau kita perang di luar Madinah, kita tewas, boleh undur lagi. Atau langsung untuk lawan, berjuang seterusnya. Akhirnya Nabi terima pandangan berperang di luar Madinah. Nabi terima pandangan perang di luar Madinah. Iaitulah di kawasan Bukit Uhud. Pandangannya lebih kuat. Ramai yang setuju begitu. Tentera Islam mula-mula ada 1,000. Allah Akbar yang munafik ini. Bila cadangan dia ditolak oleh Nabi, dia berjaya menarik puak-puak dia selama 300 orang. 300 orang, tinggal 700 je daripada 1,000. Melarikan diri, balik ke Madinah, tak ikut berperang. Ini satu riwayat. Satu riwayat lain mengatakan, mereka ialah orang-orang Mekah yang bercakap, puji-puji Islam, nak ke Islam. Dalam masa yang sama, bekerja untuk orang kafir. Berperang untuk kaum musyrikin. Bila dikerah berperang dengan Nabi, ikut sama berperang dengan orang kafir untuk lawan Nabi. Cakap-cakapnya nak ke Islam. Kononnya nak ke Islam lah. Bila kerah lawan Nabi, pergi lawan. Mereka adalah golongan munafik yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Satu riwayat mengatakan, mereka ialah satu golongan orang-orang Arab Badawi yang datang ke Madinah, kononnya masuk Islam. Lepas tu ditimpa wabak, sakit. Ini bala Madinah ni, lari. Mereka dari murtad, keluar daripada Islam. Ini 3 kumpulan. Satu riwayat mengatakan, ayat ini berkait kepada yang Abdullah bin Ubay tadi. Apakah tindakan terhadap mereka munafik ini? Terdapat 2 pandangan. Fi'atai ini, wallahu arkasum bima kasabu. Aturidun an tahdu man adallallah. Wa yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Mengapa kamu menentukan sikap dalam terhadap munafik ini ada 2 kumpulan? Allah Ta'ala yang membinasakan mereka, yang memusnahkan mereka. Adakah kamu nak memberi hidayah pada orang yang Tuhan sesatkan? Tak ada harapan kamu nak beri hidayah pada orang munafik ini. Tuhan tentu dah dia sesat. Pasal apa berkhilaf begitu? Ada kalangan sahabat mengatakan kita bunuh puak-puak munafik ini. Ada kalangan mengatakan jangan bunuh lagi. Kita tak tahu lagi ada hati dia macam mana, tak tahu. Ada 2 pandangan kalangan sahabat. Lalu Allah menyatakan bahawa supaya dia puak-puak munafik ni puak kafir. Mereka adalah musuh kamu. Musuh kamu. Kalau nyata mereka berpihak pada musuh, perangi mereka. Puak munafik ini waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Puak-puak munafik ini sangat suka kalau kamu jadi kafir macam mereka juga. Sama seperti mereka. Mereka juga adalah musuh-musuh kamu. Fala tattakhidhu minhum awliya.
hatta yuhajiru fi sabilillah. Jangan kamu jadikan puak munafik ini rakan yang akrab pada kamu. Jangan lantik jadi pemimpin, jadi ketua, jadi wali. Jangan anggap orang yang dipercayai kepada mereka puak munafik ini. Fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum. Jika sekiranya mereka nyata berpaling, lari daripada perjuangan, maka perangilah mereka, bunuh mereka di mana kamu temui mereka. Fala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira. Jangan jadikan mereka ini pemimpin, wali yang percayai. Jangan jadikan mereka sebagai penolong. Mereka juga adalah musuh-musuh kamu, Tuhan kata. Dan nyata mereka berpihak pada musuh, musuhlah. Jangan taruh lagi. Jangan taruh lagi bertindak. Illa alladhina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Malaikat mereka yang bergabung dengan kaum yang ada perjanjian dengan kamu. Kecuali puak munafik ini dia masuk dalam kaum yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Dia duduk dalam tak boleh serang. Jangan serang kerana takut orang yang damai dengan kita dibunuh sama dalam peperangan itu. Biar dulu. Jangan serang kalau mereka bergabung. Biarkan. Kerana payah nak kena orang munafik ini. Payah nak kena. Kalau mereka bergabung duduk dalam kumpulan yang berdamai dengan kamu, maka jangan perangi mereka, dia kecualikan. Au ja'ukum hasrat suduruhum an yuqatilukum au yuqatilu qaumahum. Ataupun mereka dalam keadaan ragu-ragu. Sama ada mereka nak perang kamu ataupun nak lari. Tak tahu dia ni tak nyata dia munafik kafir ke tak. Tak jelas. Yang tak jelas ni Tuhan kata biarkan. Kecuali yang nyata dia munafik berpihak pada kafir. Sekaligus perang mereka ini Tuhan kata. Mereka ini. Yang tak jelas ni biarkan. Walau sya Allah sallallahu alaikum ala qatalukum. Kalau Allah menghendaki, nascaya Tuhan jadikan mereka itu berpihak pada musuh. Mereka memerangi kamu. Fa in tadalukum falam yuqatilukum alqaw ilaikum assalam. Fama ja'allahu lakum alaihim sabila. Kalau mereka itu tak memerangi kamu, tak memisah daripada kamu, biarkan. Begitu damai. Allah Ta'ala tidak beri jalan kepada mereka untuk membinasakan kamu dengan sebab mereka. Satajiduna qauman akharina yuriduna ya'manukum wa ya'manu qaumahum kullama ruddu ila al-fitnah urkisu fiha. Satu puak lagi, puak yang tengok keadaan. Islam menang ke tidak? Nampak Islam menang, dia lari. Masuk daripada Islam juga. Untuk dapat habuan sama. Ini satu kumpulan. Kalau tengok orang Islam tewas, dia tunjukkan pihak pada musuh. Ini berlaku. Akan berlaku begitu. Ini ada. Satu puak yang begitu. Ini tengok keadaan. Jangan bimbang. Mereka tetap dibinasakan oleh Allah. Dan satu puak lagi. Puak yang dipaksa. Ada kalangan yang Islam. Duduk dalam kalangan bukan Islam dipaksa untuk berperang. Mereka datang. Datang dipaksa dan mereka tak berperang. Ya ini jangan bunuh mereka. Antara Abbas, saudara Nabi SAW, yang dipaksa datang dalam perang Badar. Berperang. Abbas ni memang sayang ke Nabi. Dan Abbas ni mengisyakan Islam pada akhirnya. Nabi pesan ke sahabat-sahabat dia, Abbas ni kalau jumpa jangan bunuh. Tawan saja, selamatkan dia. Ini ada satu puak kalau berlaku begitu. Kita tahu dia ni dipaksa. Bukan untuk bersama. Kecuali mereka yang merelakan diri bersama dengan musuh yang disebut tadi. Ada kalangan mengatakan saya nak orang Islam juga. Bila agak perang, ikut perang dengan musuh juga. Ini tak boleh. Dia sebut dalam ayat yang lain kita akan baca. Bila mereka mati dalam peperangan itu, malaikat tanya, mengapa kamu jadi begini? Mereka kata kami dipaksa. Allah Ta'ala kata, mengapa kamu tak berhijrah? Berpindah? Mengapa? Kerana Allah Ta'ala memberi keizinan. Allah Ta'ala tak memberi keizan kepada orang munafik yang bertukar jadi Islam.
yang berhijrah bersama dengan Nabi. Ada orang munafik ni yang berubah. Yang berubah fikiran. Jadi Islam, sedar dan insaf. Ada yang begitu. Bila mereka kembali berhijrah dengan Nabi, masuk dengan orang Islam, maka anggap mereka adalah saudara-saudara kita. Kecuali mereka yang nyata berpihak pada musuh. Nyata pihak pada musuh. Cakapnya sama dengan kita. Tapi lawan kita. Orang yang macam ni lawan. Tuhan kata lawan dia. Perangilah mereka itu. Ini kaedah peperangan disebut dalam Islam. Yang disebut waktu khibtumuhum. Perangilah mereka di mana saja kamu temu mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Mereka itu Tuhan jadikan kamu dapat menguasai mereka dengan pertolongan Allah yang maha berkuasa dengan kuasa yang nyata. Wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana mu'minun an yaqtula mu'minan illa khata'a. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. Maksudnya, dan tidak harus sama sekali bagi seseorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dengan tidak sengaja. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan tidak sengaja, maka wajiblah membayar kafarah dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat, denda ganti nyawa yang diserahkan kepada ahlinya, keluarga si mati, kecuali jika mereka sedekahkan memaafkannya. Tetapi jika ia yang terbunuh dengan tidak sengaja dari kaum kafir yang memusuhi kamu, sedang ia sendiri beriman, maka wajiblah si pembunuh membayar kafarah sahaja dengan membayarkan seorang hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia, orang yang terbunuh dengan tidak sengaja itu, dari kaum kafir yang ada ikatan perjanjian setia di antara kamu dengan mereka, maka wajiblah membayar diat, denda ganti nyawa kepada keluarganya, serta memerdekakan seorang hamba yang beriman. Dalam perkara itu, sesiapa yang tidak dapat mencari hamba sahaya yang akan dimerdekakan, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukum yang tersebut datangnya dari Allah untuk menerima taubat membersihkan diri kamu. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya. Dan Allah murka kepadanya dan melaknatkannya serta menyediakan baginya azab seksa yang besar. Ayat-ayat ini menyatakan undang-undang jenayah dalam Islam. Jenayah membunuh, di mana Quran adalah kitab yang sempurna. Di dalamnya ada segala undang-undang, bukan sahaja ibadat. Termasuklah pemerintahan negara, termasuklah muamalat perniagaan, pertanian, termasuklah undang-undang jenayah. Di antaranya undang-undang jenayah membunuh.
Jenayah membunuh dengan sengaja dan tidak sengaja. Bunuh dengan sengaja ada hukumnya, ada hukumannya. Bunuh dengan tak sengaja ada hukumannya juga. Ada hukumannya juga. Ini tak dalam Quran. Ini bukan cakap-cakap kosong. Bukan cakap kedai kopi. Ini ayat Quran. Jangan kita buat main-main. Wa ma kana mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak harus bagi seorang yang beriman membunuh seorang beriman yang lain melainkan kerana tersilap. Tak dibenarkan hukuman bunuh melainkan kerana dia membunuh orang dengan sengaja, jatuh hukum bunuh, hukum qisas. Ataupun seorang yang berzina yang telah kahwin, seorang yang murtad. Orang murtad boleh dikenakan hukuman bunuh. Ulama bincang panjang. Ada mengatakan diberi peluang untuk bertaubat, istitabah selama beberapa hari. Ada mengatakan selama apa bulan. Ada mengatakan beri peluang dia bertaubat selama-lamanya. Selama-lama peluang dia bertaubat, tak bunuh selalu. Panjang masa. Bukan bunuh mudah-mudah. Tengok keadaan lah. Bukan dia murtad. Kalau murtad tu ancaman kepada negara, itu kena perang. Kena bunuh terus. Murtad jadi ancaman, terpulang pada pemerintah. Nak bagi peluang pada dia, nak bertaubat lama mana. Tengok keadaan. Kalau dia seorang pengintip kepada negara musuh, dia murtad, nyata dia pengintip, tu boleh bunuh. Tengok keadaan lah. Itu ruang hukum jenayah dalam Islam. Yang murtad termasuklah yang menentang kerajaan Islam yang adil, bughah, itu boleh diperangi. Kerajaan dah adil, molek laksanakan syariat, dia berontak, dia lawan juga, maka kerajaan boleh serang dia, termasuk siapa mati sekalipun. Dia lawan kerajaan Islam yang adil. Wajib atas kerajaan tu kena berunding. Dengan berunding dengan pihak yang derhaka ni. Mengapa dia derhaka? Apa sebab? Apa hujahnya? Kalau hujah dia betul, kerajaan kena ikut hujah dia. Kalau hujah dia tak betul, kerajaan minta dia serah diri, tunduk pada arahan. Dia lawan juga, perang. Ini syariat Islam. Kita kena faham. Di mana dosa bunuh orang ni sangat besar kesalahannya. Termasuk dosa besar. Dia masuk dalam hukuman qisas, disebut dalam surah Al-Baqarah. Hukuman qisas. Ya ayyuhalladzina kutiba alaihimul qisas fil qatl. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai yang beriman, diwajibkan atas kamu hukuman qisas. Bunuh balas dalam perkara pembunuhan. Dijatuhkan hukuman bunuh dan dibenarkan oleh kerana ini hak manusia. Dibenarkan mengampun. Jatuh hukum membunuh, dia benarkan keampunan. Keampunan ini yang ada hak ialah wali, bukan raja, bukan lembaga pengampunan. Wali dia, wali dia. Faman bil akhi fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u bil ihsan. Sesiapa dimaafkan baginya daripada saudaranya, hendaklah dia ikuti cara yang baik. Ini surah Al-Baqarah ayat 178. Surah Isra 33. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana. Sesiapa yang dibunuh dalam keadaan zalim, kami jadikan kepada walinya kuasa untuk mengampun. Ini ayat Quran. Boleh mengampun. Dan ditukar dengan diat. Diat ialah pampasan. Pampasan kerana dia bunuh tak sengaja. Pampasan ni bukan sikit, 100 ekor unta. Kira lah. Seekor unta berapa harga sekarang ni? 4,000 ke berapa? Kalau 4,000, 4 juta. Mahal tu kena bayar tu. 4 juta. Sama ada dia bayar sendiri ke, dia minta tolong orang ke, ikutlah. Ataupun ansyurannya khas mengikut syariat Islam, boleh dikendalikan perkara ini.
Ha. Ayat kita baca ni berkait dengan bunuh tak sengaja. Bunuh tak sengaja. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Sesiapa yang membunuh seorang yang beriman secara tersalah silap, dia nak tembak usaha kena orang, bawa kereta langgar mati orang, bunuh dengan tak sengaja. Yang mati itu orang Islam. Fasahriru raqabatin mu'minah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba. Kena merdeka seorang hamba, hukuman dia cari hamba. Kalau tak ada hamba, kena nilai harga lah. Gati dia akan dibincangkan kemudian. Walidatul musallamatun ila ahli, dan membayar diat yang dia serahkan kepada keluarganya. Orang dah mati kena serah pada keluarga dia. Keluarga dia yang berhak menerima pusaka mendapat diat itu. Diatnya bunuh tak sengaja 20 ekor bintu makhad, iaitulah unta betina umur setahun. 20 ekor bintu labun, unta jantan umur setahun, bintu makhad. Kemudian 20 ekor bintu labun, iaitulah unta umur 2 tahun. Dan 20 ekor jaz'ah, hiqah unta 3 tahun, dan jiz'ah unta umur 4 tahun. Jangan carilah. Ini denda dia. Kelah berapa seekor unta itu. Kalau tak unta pun bayar dengan duit. Juta juga tu. Pampasannya juta. Ini hukum. Bunuh dalam keadaan tak sengaja. Tak sengaja. Wa in kana min qaumin illa an yasaddaqu. Malaikat ampunya wali keluarga dia memaafkan. Dia maaf, tak apalah, tak payah denda, dia maaf. Itu tak apalah, dia maafkan. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Jika sekiranya orang yang beriman yang membunuh tu keluarga dia kaum yang bermusuh dengan Islam. Dia orang Islam, dia masuk Islam. Kita silap bunuh dia. Tapi yang menerima rampasan tu ialah kafir harbi. Kafir yang bermusuh dengan kita. Macam mana nak buat? Kalau bayar denda, boleh pitih pasal-pasal ke dia, ke musuh Islam. Maka hukumannya ialah tahrir raqabatin mu'minah, merdekakan seorang hamba saja. Cari hamba, merdekakan. Zaman tak ada hamba, ikutlah. Puasa 2 bulan turut-turut sebagai gantinya ataupun sebagainya. Ganti. Wa in kana min qaumin bainakum bainahum mitsaq. Ini berlaku. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memerangi Bani Juzaimah. Masa buka Makkah, Nabi tu Khalid serang Bani Juzaimah. Dia serang Bani Juzaimah. Di sana ada tawanan-tawanan perang. Di sana tawanan mengatakan sabba'na. Kami dah tukar agama, dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Khalid dah suruh mengucap 2 kalimah syahadah, hanya bunuh juga. Padahalnya bukan mesti mengucap 5 kalimah syahadah. Mengaku dia tukar agama, dia masuk Islam, cukuplah. Ini kan dia nak mengucap 2 kalimah syahadah, dia bunuh juga. Ada riwayat yang lain, ada sahabat dia bunuh, mengucap 2 kalimah syahadah. Dia kata dia tipu, dia mengucap tipu. Nabi kata mana tahu dia tipu. Mana tahu dia tipu. Itu hati dia. Asyaqaq qalbah, menggelar hati dia. Ini tak boleh. Bila dia mengaku Islam, tak boleh bunuh lagi. Tiba-tiba dia bunuh. Macam mana nak buat? Maka hendaklah dibayar denda. Yang bunuh itu fatahrir raqabah, memerdekakan seorang hamba. Kena cari. Papasan tak ada. Papasan beri kau kafir tak ada pasal. Merdekakan hamba saja. Merdekakan hamba saja. Yang tukang bayar ialah kalau tentera Baitul Mal, harta negara. Dia ambil pada harta negara, bayar pampasan pada dia.
Cari merdekakan hamba, beli hamba, merdekakan ataupun buatlah apa kau belikan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq falitum muslimatun ila ahli wa tahrir raqabatin mu'minah. Jika sekiranya orang yang akan membunuh tu keluarga dia orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam, yang berdamai dengan Islam, kena bayar juga. Kena bayar pampasan kepada keluarga dia dan memerdekakan seorang hamba. Kena merdeka seorang hamba. Walaupun dia orang bukan Islam, dia berdamai dengan Islam. Bayar pampasan kepada keluarga dia. Ini hukum Quran. Faman lam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'aini taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. Barang siapa yang tak mampu nak merdeka hamba, tak mampu, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh selanglah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tengah-tengah puasa kita tinggal, kena start mula. Kecuali perempuan yang haid dan nifas. Dia orang puang, dia bunuh orang, tak sengaja. Tak mampu nak bayar diat, dia kena puasa juga. Macam mana orang puang ada haid macam-macam ni, tu dah apa dia maafkan. Kalau orang lelaki tak ada haid, orang lelaki kena 2 bulan berturut-turut. Taubatan min Allah, taubat dari Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah Taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah Taala menetapkan hukum yang bijaksana. Kena ikut hukum Allah Taala. Sekarang ni kita pakai undang-undang manusia, tak pakai undang-undang Allah Taala. Tak ikut syariat Islam. Kalau ikut syariat Islam, aman. Selamat nyawa manusia. Tak berlaku kemalangan dengan mudah-mudah. Orang hati-hati, orang jaga-jaga. Sekarang ni, belanggu apa-apa pun bukan kita bayar, orang lain bayar. Insurans bayar. Tak apalah, buat mudah-mudah. Kalau Islam ni, orang berkenaan tu kena tanggung. Itu dia. Mendidik, undang mendidik. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajalahu jahannam dalam khalidan fiha wa dhiballahu alaihi wa anhu wa adda lahu azaban azima. Sesiapa yang membunuh seorang yang beriman sengaja, maka balasannya neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala murka, laknat dia. Allah Ta'ala sediakan azab yang sangat besar. Ini Khawarij kata dosa besar adalah kafir. Minggu As-Sunnah wal Jamaah dosa besar tak kafir selagi dia mengucap 2 kalimah syahadah. Di sana ada nah yang mengatakan Allah Ta'ala mengampun dosa kecuali syirik. Kecuali syirik. Orang syirik Allah Ta'ala tak ampun. Dan di sana ada hadis mengatakan bahawa berlaku di zaman dahulu, ini hadis pada umat zaman dahulu, boleh pakai. Ada seorang dia bunuh orang 99 orang. Dia bunuh orang 99 orang. Lalu dia jumpa seorang Tok Lebar. Disebut Riyadhus Salihin. Jumpa dengan Tok Lebar. Dia tanya Tok Lebar tu, saya ni bunuh orang 99 orang. Tuhan ampun tak dosa saya? Tok Lebar tu kata, Tuhan tak ampun, mu jahat dah lalu. Dia Tok Lebar, ilmu tak ada. Tengok kawan ni pakai serban, pakai gading masjid, apa ingat kali lah, rupanya tak boleh. Lebar saja je. Dia tanya Tok Lebar, saya ni bunuh orang 99 orang. Tuhan ampun tak dosamu? Tok Lebar tu kata, Tuhan tak ampun, mu jahat dah lalu. Dia katuk Tok Lebar tu. Jadi 100 orang. Ini sebut dalam hadis. Pada muka, dah erti dia jawab juga. Kalau dah erti jangan jawab. Ni dia jawab juga. Dia pergi tanya orang alim. Bila tanya orang alim, barulah jawapan yang betul. Orang alim tu kata, mengapa Tuhan tak ampun dosamu? Tuhan tak maha pengampun. Membunuh orang 100 orang pun, mu taubat nasuha, taubat sungguh-sungguh, sesal di atas perbuatanmu, Tuhan ampunkan dosamu. Tuhan tak ampun orang yang syirik, Tuhan tak ampun. Kalau membunuh orang 100 orang, taubat sungguh-sungguh, Tuhan ampun. Tapi mu jangan duduk kapur ni, pindah tempat lain. Ini sebut dalam hadis. Lalu dia pun siap-siap nak pindah tempat lain. Siapa tengah jalan mati. Mati, malaikat rahmat, malaikat azab bala. Malaikat bala.
Malaikat rahmat nak bawa dia ke syurga kerana dia telah bertaubat. Malaikat azab pula kata dia ni jahat dah lalu, budak neraka. Balah malaikat-malaikat ni. Lalu Tuhan lantik malaikat lain jadi hakim. Kendalikan urusannya. Lalu ukur, caranya ukur. Mana dekat negeri dengan asal dia dengan negeri dia nak pergi. Tiba-tiba dekat negeri dia nak pergi tu dalam serta saja. Malaikat rahmat pun bawa dia ke syurga. Tuhan ampunkan dosa dia. Ini berlaku. Ukur-ukur. Jadi Tuhan suruh malaikat ukur tu yang bila ada accident boleh duduk ukur-ukur tu boleh ambil ni saja. Wallahu a'lam. Ini ada peraturan dalam Islam melalui ukur. Dengan berapa dekatnya, berapa jaraknya, berapa dan seumpamanya. Melalui ukur. Ini ada. Jadi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tetapi yang pentingnya bunuh orang ni dosa yang sangat besar. Yang sangat besar. Termasuk dalam dosa besar yang mesti dijauhkan. Tak boleh sekali. Nyawa manusia ni sangat mahal. Disebut bahawa siapa bunuh seorang macam bunuh manusia seluruhnya. Kerana bunuh zuriat-zuriat yang akan lahir daripada dia tu. Berapa zuriat? Kalau sampai ratus tahun, ribu tahun. Bunuh zuriat dia. Dosa sangat besar. Ayat tu pada Bani Israel. Tapi jadi pengajaran pada orang Islam. Maka bunuh orang ni dosa sangat besar. Kecuali kerana kita tak sengaja, maka hukumannya berat juga. Wallahu a'lam.